Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalatu wassalamu ala man qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin, inayah, hidayah, taufik, kesihatan dan kelapangan masa yang memungkinkan kita masih lagi hadir ke surau untuk malam ini. Walaupun petang tadi kita dikhabarkan baru 2000 lebih tapi tempat kita masih lagi terkawal lah. Yang 1600 tak silap di negeri Selangor ya. Maka di sana menggambarkan kita belum lagi menang. Masih lagi virus itu berada dalam negara kita. Dan tempat kita pun kalau tak silap masjid Kampung Darul Aman dia ditutup 2 minggu. Dan dikhabarkan tu imam masjid tu pun positif COVID-19. Maklumat daripada guru imam daerah Kulim. Maka di sana sebab itu kita nak kena sentiasa patuh kepada SOP yang ditetapkan. Dan penjarakan semeter tu, face mask, kemudian rekod tu. Jangan pula kita kata aku tak mau kena swab kan. Aku ada kontak ke mana tak mau kena swab, tak mau rekod. Tak boleh tu. Pasal dengan tak rekod tu lagi lah membawa kepada yalah, kerana dengan rekod tu lah dapat nak tekan tu, dapat cari kontak-kontak yang rapat kan. Kalau tak dapat yang tu dia merebak dan merebak. Jadi di situ yang kita sebut istilah kita pakai, kita jaga kita. Walaupun di sana ada hamba Allah yang pertikai lafaz kalimah tu, istilah kita jaga kita. Tuan-tuan faham tak kalimah kita jaga kita? Pula apa tu seperti yang hamba Allah tu sebutlah. Pasal dia kata apa, kita tak boleh guna istilah kita jaga kita. Pasal kita mana boleh jaga diri kita, Allah yang jaga diri kita. Maka diberilah analogi satu misalan, kita ada sekumpulan atau segerombolan kan, binatang tu satu banyak ekor. Kemudian kita arahkan kepada seekor, boleh jadi dia punya hak besar sekali ke, hak tua sekali ke, apa hak paling ni sekali besar ke, kita suruh jaga semua dia. Boleh tak? Memanglah kita bukan istilah begitu. Istilah kita jaga kita tu menggambarkan bahawa masing-masing kita jaga, masing-masing diri kita jaga. Dan dengan kita sebut kita jaga kita itu, kita tidak menafikan bahawa Allah yang menentukan segala apa yang berlaku atas diri kita. Kita jaga kita itu sebagai jalan ikhtiar kita. Yang ada ruang lingkup hak kita boleh buat, kita boleh ikhtiar. Apa dia tadi? Pakai face mask, penjarakan, kemudian buat
rekod lah, masuk mana-mana, masuk restoran, tulis, ambil suhu kan. Kemudian pakai hand sanitizer. Itu ikhtiar kita yang boleh kita nak mengawal diri kita daripada kena kan. Yang nak bagi kena Allah. Kita pun tak boleh yakin, wah aku sekian ni pakai face mask, jaga jarak sungguh, kemudian apa lagi ya, semua tu SOP jaga, wah aku pasti tak kena COVID-19. Tak juga. Pasal kita hanya batas ikhtiar. Yang nak beri kena tu Allah. Jangan pula dengan demikian kita kata Allah nak beri belakang, tak apalah, tak payah jaga. Itu tu salah pula, pasal dari sudut perintah kepada kita dalam perkara yang boleh kita berikhtiar, kena ikhtiar. Ya, kita beri contoh, kalau kita sakit kan, kita sakit ni kena ikhtiar, cari, pergi berubat, cari doktor, pergi jumpa doktor. Kemudian cari berubat tu, kalau kita sebut dari istilah kita je kita salah, ada yang pergi berubat, ada yang cari doktor. Pasal Allah yang bagi sembuh. Memanglah Allah yang bagi sembuh, Allah beri sakit, Allah bagi sembuh. Cuma dalam ruang lingkup tu ada ikhtiar. Itu dalam akidah disebut ada dua perkara kepada manusia ini. Satu, ittirari, tergagah. Hak ni tak boleh ikhtiar. Bukan tanya maksudnya hak ni tak boleh, bukan ruang lingkup batas kita. Termasuklah kena penyakit tu. Satu lagi ikhtiar, yang kita boleh ikhtiar. Dan dua perkara ni, ittirar ni kita tidak ditanggung salah. Dalam perkara ikhtiar, kita ditanggung salah dalam perkara ikhtiar, hak kita boleh buat. Kita disuruh semayang, mana kita boleh untuk semayang ataupun tidak. Ikhtiar kita lah nak semayang. Boleh jadi hari tak ada, ikhtiar lah cari. Tak ada juga, saya usaha juga. Itu ikhtiar. Kalau ittirari yang disebutkan sebagai apa, lupa atau yang kata tidur, sehingga Allah SWT terlupa waktu kan. Falyusalliha idza zakaraha, maka semayanglah kamu bila mana kamu ingat. Boleh jadi lupa sungguh. Semayang zuhur tak lagi, lupa. Apa masuk asar, lupa sungguh. Duk ingat macam semayang tak? Kita sebut lagi tu lah. Masuk asar dah, pukul 6 dah ni. Baru tinggal tadi ni tak semayang, kerana lupa. Lupa ni adalah kelemahan diri manusia, dan Allah tidak menanggung salah atas lemah tu, melainkan buat-buat lupa. Itu salah lah. Orang ni betul-betul lupa, tak salah. Betul-betul lupa. Buat-buat lupa tu salah, pasal dia buat-buat lupa. Sama juga tidur dah bangun. Tidur sebelum tu, bangun-bangun pukul 6 petang. Tak ada orang kejut dia pun tak jaga. Pasal tu kelemahan diri manusia, maka jaga-jaga dia kena pergi semayang. Cepat semayang zuhur, kemudian asar kan. Tu tidak ditanggung, melainkan dalam masa zuhur tu dia tidur pukul 12 tengah hari contoh kan. Kemudian Allah SWT Muhammad tak jaga ni, sampai pukul 6 tak je kena boleh jadi penat sungguh, letih sungguh. Pukul 6 tak, maka dia tinggal zuhur tu tidak jadi salah, pasal bukan sengaja, melainkan dia dah terjaga. Boleh jadi pukul 3 petang. Tengok jam pukul 3. Jangan lagi ni tidur pula. Tu salah, pasal dia dah jaga dah dalam waktu. Tu sama lah kalau semayang subuh, penat subuh. Tu kerja sehari hari ni, tidur-tidur, esok tu bangun-bangun pukul 8 pagi kan. Tak terjaga ni. Siapa pun dah kejut, kemudian dia pun tak terjaga dalam waktu subuh. Atau orang ni falyusalliha idza zakaraha, bayanglah bila mana dia jagalah kalau dia tidur, bayanglah bila mana dia ingat kalau dia lupa. Dan tidak ditanggung salah pasal kelemahan pada yang ni disebut ittirari. Allah nak uji dia. Kalau ikhtiar tadilah. Baik, maka dalam mengikut SOP itu adalah perkara ikhtiar. Kita kena ikhtiar nak mengelak daripada penyakit yang tak nampak tu. Gitulah baik tu penjarakan. Walaupun sembahyang berjemaah di masjid ataupun surau, walaupun mari juga pandangan macam-macam.
Apa ni sembahyang berjumpa berjarak zaman Nabi tak pernah ada. Tak pernah zaman Nabi sembahyang berjarak semeter. Nabi suruh merapat-rapatkan saf. Tak ayat dia. Kita nak jawab apa ya? Pasal dia kata Nabi tak pernah. Allah SWT tak boleh sembahyang berjarak. Itu kita sembahyang berjarak mana? Sembahyang berjarak ni semeter ni bukan di Malaysia ya, bukan di negeri Kedah ya, bukan di Malaysia ya, seluruh dunia. Kerana dalam perkara benda kita sebutkan, Nabi pun sebut kamu lebih mengetahui dalam perkara urusan dunia kamu. Jadi dalam perkara penyakit ni, viral ni apa semua kan, Allah SWT Muhammad siapa ahli dia, golongan apa itu perubatan lah kan. Lebih lagi hak viral yang kita takut-takut ni yang tak nampak kan. Jadi dengan tak nampak tu lagilah kena berhati-hati. Jadi penjarakan ni sebagai langkah pencegahan, langkah untuk berhati-hati, ikhtiati dalam apa itu kehidupan kita. Dan dalam penjarakan ni pun masih lagi dikira sebagai jamaah lah. Pasal dia tidak merosakkan sembahyang. Tidak rosak sembahyang. Baik, sebab itu disuruh apa tu kita sebut muwafaqah lah. Sepakat. Bukan sekat dalam Malaysia. Dalam Malaysia ni sepakat dah. Semua negeri-negeri. Macam ni ya, jawapan. Macam-macam apa kata ni, sembahyang macam apa? Dan haji. Dan haji kan dia duduk main silang dia ni. Dan haji siap. Tak apalah pergi haji tu bagus kan. Baik. Jadi semua tu nak sebutkan bahawa ya, hari ni ialah kerana masing-masing boleh melontarkan pandangan. Kita tengok di media sosial tu ramai mufti. Mufti di media sosial, di Facebook, di WhatsApp. Pasal ialah fatwa dah keluar dah, mufti dah keluar dah, garis panduan fatwa tu. Kemudian hak mari petikan dengan mufti baru. Tu. Wahai sepatutnya kita kena beri pengiktirafan kepada golongan yang berautoriti lah, para mufti tu. Jadi kita atur atas penjarakan. Cuma hak ni di tempat awam, maksudnya di masjid atau surau. Kalau di rumah jangan pula berjarak. Di rumah dengan anak-anak kita kan, jangan pula berjarak. Kita kena ikut SOP ni. Ada SOP keluar ni, kena jarak. Tak sembahyang berjarak, tak makan rapat, tak duduk di sofa, berehat di sofa rapat, tak duduk atas katil rapat. Itu mana? Hak di rumah pasal ahli keluarga biasa gitu. Kalau seorang kena, satu keluarga kena kan? Jadi dalam keluarga tu tak jadi masalah lah. Mana bila sembahyang di rumah rapat lah. Cuma di tempat awam lah. Tempat awam, masjid, tempat orang-orang awam. Bukan dalam keluarga, dalam kalangan ahli keluarga. Macam tu. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung Tafsir Nurul Ihsan, muka surat 123 ayat 79 surah Ali Imran. Iaitu baris yang ke-8 dari atas, muka surat 123. Saya ada apa yang bawah ni kita sebut rai. Kalau tengok semua bakat tak bawah tak sebut dah. Tak sebut dah muka surat apa tersebut. Dan baris kita sebut pasal ada orang bawah, dia nak rujuk apa, tak ada rujuk. Jadi pasal ada orang bawah kita rai. Muka surat 123 baris yang ke-8 dari atas. Maka Nabi Basyarin. Baik. Jadi kita akan baca ayat 79 dan 80 surah Ali Imran. Dua ayat ni kesinambungan. Dan asbabun nuzul pun turun dua ayat ni sekali. Baik, kita baca dulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس
nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Shadaqallahul azim. Demikian ayat 79 dan 80 surah Ali Imran. Sebelum itu kita baca dulu asbabun nuzul dua ayat ni. Berkata Ibnu Abbas, pada suatu hari para pendeta Yahudi dan Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mengajak mereka untuk memeluk Islam. Abu Rafi' Quradi berkata dari kalangan Nasrani, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin supaya kami menyembahmu seperti kaum Nasrani menyembah Isa?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu." Maka turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Baihaqi. Baik, itu asbabun nuzul. Ayat dua ayat ini. Itulah maka nabi basyarin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu linnas. Tiada sayupia, tiada patut bagi seorang manusia bahawa memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan kitab dan hikmah, faham syariat dan jadi nabi. Kemudian berkata ia bagi manusia, kunu ibadalli, hendaklah jadi kamu itu hamba bagi aku, min dunillah, daripada lain Allah. Hamba ni masuk jadi mempertuhankan, ta'abbud, memperhambakan diri, dalam erti kata menjadikan Nabi itu Tuhan. Maka tu ayat ni kerana perkataan dari Abu Rafi' Quradi Nasrani Najran, tanya kepada Nabi, apakah kamu ingin supaya kami ini menyembah kamu seperti mana kami Nasrani menyembah Isa? Tu ayat. Tu ayat ni nak sebut bahawa tiada patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab dan hikmah faham syariat dan jadi nabi untuk berkata apa? Kunu ibadan li min dunillah, kamu sembah aku selain daripada Allah. Jadi penegasan daripada Allah bahawa Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW tidak berkata tidak menerima dan menolak apa yang dibawa oleh Abu Rafi' Quradi. Kemudian menafikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataan-perkataan daripada kalangan Nasrani dan juga Yahudi yang mengatakan bahawa Nabi yang Nabi, kalau Nabi Isa kan, mereka kata bahawa Nabi Isa suruh sembahnya, menjadikan Nabi Isa Tuhan. Wahai, tidak keluar daripada kalam atau lidahnya Nabi Isa mengatakan bahawa dia anak Tuhan, dia suruh sembahnya, tak. Karena Allah sebut dalam ayat ni, maka nabi basyarin ay yu'tiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwah. 3 mari Allah beri kitab, hukmah, al-kitab, al-hukmah, faham syariat, hukum, wan nubuwah, kenabian. Thumma yaqulu linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, kunu ibadan min dunillah. Tidak patut. Maka keseluruhan para anbiya wal mursalin tidak pernah mereka menyuruh untuk sembah kepadanya. Malah semua datang adalah bawa mari supaya menyembah Allah. Kalau pun ada, boleh jadi dalam kitab mereka hari ini, kitab Bible, New Testament. Maka kerana
perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka yang disebut dua ayat kita baca, bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan mereka ubah ayat tu. Ubah ayat. Boleh jadi ada ayat mari kata Nabi Isa kata semualah tu. Maka ayat itu diubah. Nabi Isa tidak pernah pun berkata demikian, kerana Allah sebutlah ayat. Kalaupun ada demikianlah. Ya. Pastinya dalam kitab Injil yang sebenar tak ada. Nabi Isa seru supaya sembahlah dia. Nabi Isa seru supaya sembahlah Allah. Boleh jadilah sembahlah dia Allah. Kan? Baik, sembah Allah. Kerana semua tugas para anbiya wal mursalin untuk memperbetulkan akidah, daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah Allah. Baik. Jadi tidak patut bagi seseorang dibashar, bagi seorang ayyutiyallahul kitab wal hukma wan nubuwah, diberi kitab, diberi kefahaman kepada hukum syariat, wan nubuwah, malah jadi nabi. Mereka berkata kepada manusia sembahlah, itu tak ada. Kerana tidak patut. Walakin kunu rabbaniyi, malah mereka semua ni para anbiya wal mursalin menyuruh untuk kunu rabbani. Sembahlah Allahumma salli ala Muhammad Allah. Tapi kata dia kunu rabbani, jadi oleh kamu ulama yang beramal sekalian. Kamu rabbani, yang menyembah Tuhan. Baik, bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, dengan barang yang ada mengajar kamu akan kitab, dan dengan barang yang ada kamu baca akan dia, maka faedahnya bahawa kamu amal akan dia. Belajar dan kemudian mengamalkan. Allahumma salli ala Muhammad, mengamalkan kitab yang diturunkan. Jadi malah para anbiya dan mursalin datang untuk suruh menyembah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Walaupun mereka mengatakan demikian, kata mereka, ya, seperti mana disebutkan, supaya kami menyembahmu seperti kami kaum Nasrani menyembah Nabi Isa. Mana mereka tanya ni kepada Nabi, adakah kamu ingin supaya kami sembah kamu? Maka Nabi jawab, aku berlindung kepada Allah dari perkara tersebut, dari perbuatan tersebut, perbuatan untuk menyuruh orang sembah kepada Nabi. Malah Nabi suruhan Nabi adalah untuk menyembah, suruhannya adalah untuk menyembah Allah. Baik. Kemudian datang daripada kitab tadi ni, kita kena belajar tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun, dan mengamalkan. Itu fungsi daripada Al-Quran, kerana ia adalah jalan hidayah. Bila jalan hidayah ni kita kena belajar, kemudian kita kena amal. Tak belajar pun salah. Kerana bila tak belajar, kita nak amal itu mana? Kan? Jadi dengan belajar tadi itu dapatlah kita beramal, ya, daripada dia nak amal ni daripada ilmu. Kalau tak ada ilmu, rosaklah amal tu. Baik. Kemudian datang yang seterusnya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ayat 80. Dan tiada suruh ia akan kamu bahawa kamu ambil malaikat dan segala nabi-nabi itu perbuat ketuhanan, seperti ambil Yahudi akan Uzair, Nabi Uzair, dan Nasara Nabi Isa, dan Sabi'in malaikat perbuat Tuhan. Maknanya jadi Tuhan, angkat jadi Tuhan. Kalau Yahudi angkat Nabi Allah Uzair, ya, bagaimana Yahudi kata Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah. Manakala Nasrani mengatakan Isa Al-Masih, ya, anak Allah, anak Tuhan.
Manakala golongan sabiin, agama yang terdahulu, ada yang meletakkan atau menjadikan malaikat itu Tuhan. Baik, malaikat buat jadi Tuhan. Ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Adakah menyuruh ia akan kamu dengan kufur kemudian daripada kamu Islam? Tiada sayugia ini bagi Allah Ta'ala. Baik, jadi dua ayat ini menjelaskan tentang apa itu peranan para anbiya wal mursalin, tugas. Kemudian para anbiya wal mursalin ini adalah semuanya adalah manusia pilihan Allah, lelaki pilihan Allah. Dan dia tidak naik menjadi Allahumma salli ala Muhammad bersifat dengan sifat ketuhanan. Walaupun Nabi Allah Isa alaihi salam mukjizat menghidupkan yang mati, maka itu mukjizat, kita sebut mukjizat. Mukjizat ni perkara khariqul adat, perkara yang mencari adat yang Allah kurniakan kepada para anbiya wal mursalin selepas diangkat menjadi nabi rasul, sebagai bukti kenabian, tanda kenabian, tanda kerasulan. Itu mukjizat. Jadi bila disebut mukjizat, kerana Allah beri sifat ketuhanan tu dalam menghidupkan tu, sifat ketuhanan menghidupkan yang mati kan. Kerana Allah beri. Ialah kerana perkara pelik ni, bila sebut perkara pelik ni tidak logik akal. Kita fikir dari sudut logik, tak dapat jawapan lagi. Khariqul adat, mencari adat perkara pelik ni, fikir ku logik tak boleh terima lagi. Banyaklah lagi yang lain kan, mukjizat para anbiya dan mursalin, fikir ku logik tak boleh terima. Sama tadi Nabi Isa menghidupkan yang mati. Dan khariqul adat ni banyaklah. Selain dia sebut dalam kitab Aqidatun Najin, sebut ada 8. 4 yang baik. Mana yang baik tu yang tidak menyalahi hukum. 4 lagi yang menyalahi hukum. Sihir, apa-apa tu istidraj, apa-apa yang hak silap mata, apa semua tu. Hak 4 ni mula hak 4 ni dia disebut sebagai irhas, mukjizat. Dua ni Nabi Rasul. Irhas sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul. Ya, umpamanya Nabi Isa, bayi itu bercakap dah, membenarkan kata ibunya. Kemudian Nabi Allah Daud alaihi salam semasa kanak-kanak, dia membunuh Jalut dengan menggunakan sebiji anak batu. Ya, guna lastik ya, guna anak batu sebiji ya. Mati Jalut. Yang disebut dalam kitab ni, kita baca dulu kan, Jabbaran Aziza, gagah perkasa. Kena dengan sebiji anak batu mati. Bukan kena bom, bukan kena peluru ni, anak batu ya. Cuma anak batu tu ya khariqul adat, boleh menumbuhkan, bukan zakat kulit ni, bukan zakat dahi ni, topi besi pun tumbuh. Dan bukan tumbuh dahinya Jalut saja, keluar ke belakang ni, pergi lagi tumbuh lagi beberapa orang yang berada di belakang Jalut. Dengan peristiwa tersebut kucak kacirlah ketenteraan Jalut lari tak bukan. Walaupun tenteranya ramai, puluhan ribu, tapi yang tengok pelik tu lari habis. Kemudian dia punya ketua dia mati, lagi takut. Baik. Jadi irhas mukjizat dua. Yang ketiga, kepada para awliya Allah salihin, karamah. Dan yang keempat, kepada orang awam biasa yang disebut ma'unah. Ini yang baik, yang tidak tercela. Lagi 4 istilahnya saya lupa. Ada sya'wazah, ya, dia maknanya ada apa, kihanah, iaitu hak sihir, hak Allahumma salli ala Muhammad, istidraj, kemudian silap mata, dan lagi hak bomo-bomo tu, ada buat jahat, sihir lah. Di dalam ruang lingkup sama, walaupun di sana ada yang pecah kepada 5 je, tapi dalam kitab Aqidatun Najin dia pecah jadi 8. 4 tu dia pecah ikut tugas dia, ikut tu.
Kau ni pada sihir, tukang sihir. Kau ni tukang silap mata. Kau ni tuk bomo. Kau yang nak buat jahat orang tu kan hak santau kau semua. Baik. Jadi walaupun kharikul adat ini kerana Allah beri, walaupun berlaku kepada yang bukan Islam juga Allah beri. Ya, bukan kita kata dia bukan Islam tapi pelik berlaku pada dia. Tak pelik lah, pasal Allah beri. Allah berkehendak nak beri. Jadi apa pun berlaku dalam kehidupan ni, baik kepada orang Islam maupun kepada orang bukan Islam, semuanya dengan kehendak Allah. Allah beri belakang. Walaupun pelik berlaku kepada orang bukan Islam, ya kan ada. Kita pun iktikad benar. Ya. Macam Fir'aun, ya. Kelebihan yang Allah beri kepada dia, kekuasaan, kukuh kedudukan dia. Baik. Kemudian yang seterusnya, ayat ini menjelaskan bahawa semua para anbiya wal mursalin menyuruh untuk menyembah Allah. Jadi menafikanlah bahawa ada nabi yang pada pandangan mereka nabi suruh sembahnya. Ya, seperti mana Nasrani kata Nabi Isa suruh sembah dia. Kan? Mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Tak keluar daripada lidah ataupun kalamnya para anbiya wal mursalin, tak keluar. Keluar daripada mana? Yang pengikut dia lah yang hak sesat. Pengikut yang menyesatkan. Pengikut yang sesat dan menyesatkan. Kan? Kalau hari ni lagi banyak kan ajaran-ajaran sesat. Dia kata dia Islam. Lainlah kalau dia kata dia bukan Islam, tak ada apa. Ni dia kata dia Islam. Dulu pengikut ayat P, dia kata dia Islam. Kemudian marilah macam-macam, pertikaikan sembahyang 5 waktu. Ada yang pertikaikan sembahyang 5 waktu pasal tak ada dalam Quran. Rosak lah. Walaupun dia kata dia Islam, walaupun dia kata dia baca Quran, pasal dia mempertikaikan perkara qat'i, perkara yang dah putus tetap dah. Cuma dia tak jumpa daripada Quran. Memang tak jumpa lah. Tak sebut 5 waktu tu dalam Quran. Cuma sebut secara umum, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu tu telah ditentukan dah. Mana tentu dia? Nabi ajar daripada hadis Nabi. Maka pokok hak kata gini tak ada dalam Quran ni seolah apa ni? Label dia ni biasanya disebutkan anti hadis. Tu. Sebab dia kata orang ni tak ada dalam Quran. Kalau tak ada dalam Quran adalah hadis. Karena hadis mentakhsiskan atau mengkhususkan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kan banyak ayat sifat umum. Tak mari cerita penerangan dari sudut pelaksanaan ibadah semayang, tak ada mari. Cuma hak yang khusus dah Rasulullah Muhammad dalam Quran disebutkan tentang wudu. Jelas wudu dan juga tayamum. Kan? Dia punya anggota wudu disebut dalam Quran. Hak jelas tak apalah hak yang khusus dah. Cuma hak umum tadi dikhususkan oleh Nabi SAW, maka keluarlah hadis-hadis Nabi. Kena terima. Bukan kata tak ada Quran tu tak ada dah. Bila hak kata tak ada dalam Quran ni, kita tak boleh buat apa bahasa sebut. Kita tak boleh ikut apa yang tak ada dalam Quran. Maka seolah kita boleh letak orang ni anti hadis. Kan? Wahala disebut mari khamsu salawat, 5 sembahyang, 5 solat. Kan? Jelas 5 fardu sembahyang, 5 fardu sembahyang fardu 5 waktu. Malah seluruh dunia solat fardu tu 5 waktu. Mana dia turun kepada kita mutawatir daripada Nabi sampai kepada kita. Turun kita daripada tubuh itu tu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekata semua sama. Tiba mari dia hak zaman dah ni hidup selepas 1400 tahun dengan Nabi kata 5 waktu tak ada. Mari ni manusia. Dia kalah dengan godaan daripada syaitan lah, nak menyesatkan. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang i'tiqad, iaitulah
bahawa para anbiya wal mursalin semuanya menyuruh ke arah untuk menyembah Allah. Tidak ada seorang pun yang menyuruh untuk menyembah Nabi, para anbiya wal mursalin, tak ada seorang pun. Malah semua menyuruh untuk mengesakan Allah, kan? Bukan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, malah mensyirikkan Allah pula dengan Nabi itu sendiri. Maka pastinya ya mustahil, tidak sama sekali keluar daripada mulut para anbiya wal mursalin. Walaupun di sana ada yang pada agama-agama yang datangnya turunnya Nabi kepada mereka, kemudian berlaku perubahan pada kitab, maka terpesonglah, kan? Terpesong dengan berubah kitab. Ya, terpesonglah dengan meletakkan Nabi itu anak Tuhan. Nabi Uzair ni Nabi yang bukan Rasul. Nabi Isa Nabi Rasul lah. Nabi Uzair dari kalangan bangsa Bani Israel. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka ayat itu mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dalam ayat ini bahawa tidak patut bagi seseorang pun manusia, dibasyarin, bagi setiap orang manusia, apalagi yakni khusus pada Nabi lah, apalagi orang itu dikurniakan kitab, kemudian dikurniakan kefahaman kepada syariat dan diangkat menjadi Nabi Rasul, berkata kepada manusia sembahlah aku. Tak patut. Pasal diberikan kefahaman kepada syariat ni, mana nak suruh? Hadis sebut di hujung ayat, amurukum bil kufri. Apakah kamu menyuruh untuk kufur selepas daripada mereka tu Islam? Pastinya tidaklah begitu. Ya. Kalaupun begitu keluar daripada kalamnya pengikut yang sesat, dia tu sesat dan menyesatkan orang lain. Sebut tadi itulah Abu Rafi' Quradi. Ya. Bertanya kepada Nabi, apakah kamu ingin kami ini menyembah kamu seperti mana kaum Nasara menyembah Nabi Isa? Nabi suruh masuk Islam untuk menyembah Allah, bukan sembah Nabi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dua ayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul tadi itu, datangnya pendeta Yahudi dan Nasrani Najran yang mengajak Nabi ajak mereka untuk meluk Islam, tapi mereka kata, apakah kamu ingin kami ini sembah kamu? Nabi suruh untuk memeluk Islam, bukan suruh sembah Nabi. Malah Nabi suruh sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, masih isyak guna jantung budak tu, waktu pun mati. Kita pun 8 tu. Baik, jadi sekadar itu mudah-mudahan beroleh kefahaman dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas penyertaan kita dalam kuliah majlis ilmu pada malam ini, dan diberikan kefahaman kepada apa yang kita bicarakan untuk malam ini. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a, وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.